Sebenarnya ramai yang tak berani nak check dia punya darah tinggi berapa. Dia tak berani, takut kena check nanti doktor suruh makan ubat kan. Jadi ramai yang dia diam je, yang tak berani nak pergi buat pemeriksaan. Sebenarnya darah tinggi ni lagi ramai daripada orang diabetes sebenarnya, cuma tak ada rekod kan. Tapi statistik terkini orang yang darah tinggi lebih kurang orang yang diabetes juga, ramai. Malaysia statistik sekarang saya beritahu ni 3.6 juta sangat ramai. Kita punya rakyat berapa juta kan? 40 berapa? 30 lebih. Saya pun tak ingat, tapi hampir 10% tu ramai tu kan. Okey. So mungkin kalau yang check semua kan, kalau semua yang check masalah darah tinggi ni, kalau yang betul-betul check, kemungkinan 5 hingga 6 juta ni tak ada gurau. Ni memang ramai sebenarnya orang yang ada darah tinggi kan. So punca dia sekejap lagi saya cerita apa punca kenapa boleh jadi darah tinggi kan. Darah tinggi ataupun orang panggil high blood HB, lepas tu orang panggil apa, hypertension, apa lagi, darah tinggi, tekanan darah tinggi apa semua itulah, tu benda yang sama saja. Jadi tahu kan dia punya masalah apa, dia tekanan darah tu tinggi kan. Dia ada dua bacaan kan, yang atas yang bawah apa semua kan. Jadi biasanya kalau normal berapa? Bacaan normal kan kita check dekat lengan ni kan, kat lengan ni kita pump kan. So bacaan normal dia berapa biasa? Yang normal. Nak tanyalah juga kan, kalau saya sembang seorang tak best juga. Normal biasanya kalau kita duk dengar lah, dah kebanyakan cakap 80 120 betul 80 120. Tapi yang sebenarnya dia ada range. Bukan kata 80 tu tepat, 120 tu tepat, dia ada naik turun. Jadi dia ada range ni, dia ada border lah, dia ada yang bawah, ada yang atas. Kalau masih tengah-tengah tu masih okey lagi kan. Jadi tapi dia punya purata senang 80 120. Yang 80 tu yang tekanan yang bawah kan, dia ada dua bacaan lah. Yang atas tu tekanan yang dipanggil sistolik lah, sistolik. Yang bawah bacaan dipanggil bacaan diastolik. Tu apa maksud sistolik diastolik kan? Ya lagi saya explain lah sikit. So biasanya bacaan yang normal range dia berapa? Bacaan yang normal range purata dia, kalau yang bawah tu berapa, daripada berapa ke berapa dia okey, dia boleh diterima lagi kan. Tu dia ada juga. Ni secara sekarang ni kita tak nak tekan juga, sebab ramai orang yang masalah dengan darah tinggi, bukan darah rendah kan. So ramai darah rendah. Saya kadang-kadang ke arah rendah tau. Darah saya ke arah rendah, tapi masih normal lagi lah. Ke arah rendah sikit, tapi masih normal. Jadi kat sini sebab ramai yang ada masalah darah tinggi, kita fokus kepada darah tinggi lah kan. Jadi biasanya kalau bacaan yang bawah tu dipanggil diastolik tu, dia bacaan di bawah pada 100 kan. Dia tak cecah 100 lagi, kira okey lah kan. Dalam 59 60 ke 100 tu kira okey lagi kan. Kalau bacaan bawah 60 dah rendah sangat tu yang bawah. Kalau atas kalau sekarang dulu dia tak kira macam ni. Sekarang ni bacaan daripada, so yang atas biasanya bacaan kita tak nak lebih kepada 140 kan. Tapi ni sekarang ni kalau bacaan tu dah lebih kepada 140, dikira 40 dah kira border kan, dah kira border. Tapi kalau tak ada simptom, kalau tak ada macam tegang tekak ke, tak ada pening ke, tak ada bling tak ada bintang-bintang apa semua tu, kalau 140 tu sebenarnya boleh lagi, tak perlu makan ubat. Kalau saya lah kan, kalau saya lagi. Jadi sebelum pergi jauh lagi, saya minta yang view ni minta tolong share dulu supaya orang lain boleh tengok. Sebab sekarang ni musim raya, makan ni memang sedap-sedap, rendang apa semua. So kena ingat-ingat lah, jaga-jagalah yang tu. Okey. Yang atas tadi saya sebut bacaan sistolik, bawah diastolik. So apa maksud sistolik diastolik kan? Sistolik sebelum tu, kalau bacaan dah melebihi border
boleh dalam 160 yang atas. Lepas tu yang bawah tu dah cecah 100, yang tu tak boleh buat main dah tu Yang tu betul-betul kena pergi jumpa doktor ataupun klinik berdekatan, minta saranan apa semua sebab tu dah tinggi. Kalau yang bawah tu dah jadi semacam yang atas 120, yang tu bawa kereta pun biasanya doktor tak benarkan dah. Dia panggil ambulans dah. Yang atas pun dah dekat 200, yang bawah pun 120. Yang tu jaga-jaga. Sebab itu macam bom atom tu. Anytime dia boleh kena. Sebab itulah kadang-kadang orang yang dah bacaan dah terlampau tinggi macam tu memang dah tak boleh lah. Tak boleh kata banyak bergerak, kena relax, kena duduk kan. Sebab dia boleh anytime boleh pecah. Anytime dia boleh pecah. Yang tu lah boleh menyebabkan banyak masalah lain lagi. Terutama yang kita risau, pertama jantung. Yang kedua stroke. Jadi bila terlampau tinggi biasanya doktor akan syorkan untuk makan ubat apa semualah, dan bawa kereta pun dia tak suruh buat, tak suruh buat kerja, tak suruh buat apa, suruh duduk je. Kalau dekat klinik tu biasanya kat hospital dia suruh tidur je. Bila baca terlampau tinggi, sebab dia tahu dia punya kesan dia bom atom, bom jangka masa, anytime je dia boleh meletup. Jadi sebab itulah tekanan darah ni kita kena pantau. Jangan duk biar, sebab yang masalah yang duk biar tu yang jadi tiba-tiba stroke so kita tak nak jadi benda tu berlaku kan. Kita tak nak tiba-tiba berlaku kan. Tiba-tiba berlaku, sebab tu kita kena pantau, kena berani kali, kena check. Jangan tak check bacaan, sebab tak susah check pun, kita boleh beli kan yang mesin untuk check tekanan darah kan. Tak mahal pun, boleh check sentiasa supaya kita tahu kita punya bacaan yang sekarang ni berapa. Sebab saya jumpa ramai sangat bila tanya memang tak tahu dia punya bacaan, dan dia kata tak mau check, bila check kena makan ubat. Ada pula macam tu. Jadi sebenarnya salah macam tu. Sebabnya tekanan darah tinggi ni, macam saya beritahu tadi, dia tiba-tiba. Kita tak nak tiba-tiba kena stroke kan. Siapa yang ni. Jadi kita kena pantau. Bila kita tahu benda tu ada masalah, dan kita sebenarnya masalah tu insya-Allah boleh dibantu lagi kan. Boleh dibantu. Jadi sebab tu kat sini darah tinggi ni antara yang paling ramai sebenarnya. Yang paling ramai. Biasanya ada diabetes, ada darah tinggi kan. Biasanya ada masalah jantung, ada darah tinggi. Biasanya stres apa semua ada darah tinggi. Banyak penyakit ada darah tinggi kan. Jadi itulah masalahnya. Jadi kita kena check bacaan kita berapa, okey. Jadi saya dah beritahu tadi. Yang pertama bacaan normal berapa. Lepas tu kalau dah lepas berapa kan, kalau dah lepas dalam 140, 145 tu dah ada simptom, better pergi check. Tapi kalau dalam 140 dan bawah yang bawah tu bawah pada 100 masih lagi kalau boleh tapi kalau hospital klinik memang dah suruh makan ubat dah. Kalau saya lebih baik dalam border ni kan. Border maksudnya nak ke tak nak kan. Bukannya kata dah wajib. Jadi biasanya kalau border ni doktor dah suruh makan ubat. Bila kita dah start makan ubat, sebab itulah cakap kena makan sampai mati. Bila dah start ambil kena makan sekali. So persoalannya boleh reverse balik tak? Persoalannya boleh tak nak makan ubat balik tak? Boleh tak? Tu jadi persoalan. Jadi kalau baca tu dah turun normal balik, buat apa nak makan ubat lagi kan. Jadi sebab tu kita nak ajar kat sini supaya perkongsian ni bermanfaat, kita boleh amalkan lah jadi sangat penting. Cuma saya sebenarnya banyak cara kita nak mengawal darah tinggi ni. Jadi saya tak nak sebut panjang lebar, banyak sangat poin dia, terlampau banyak. Jadi kita sebut yang utama saja. Saya nak sebut yang utama saja. Jadi masih lagi dalam makna darah tinggi kan. So tadi saya dah beritahu apa itu sistolik dan diastolik. So yang sistolik tu bacaan sebelah atas, diastolik tu bacaan bawah kan. Dia kalau dulu saya ingat macam ni tau. Kalau dulu bacaan atas ni kan, yang bacaan 120, 130, 110 ialah tekanan darah dalam keseluruhan badan. Saya sebut macam tu, senang nak explain. Jadi yang bawah tu lebih kepada tekanan darah ke organ-organ. Dulu saya suka sebut macam tu. Tapi sebenarnya yang atas tu ialah dia bacaan sistolik tu, dia macam ni. Tekanan darah melalui apa? Pembuluh darah yang ada geseran. Tu maksudnya. Tekanan darah yang melalui pembuluh darah yang ada geseran.
tu masuk systolic Jadi body kita ni dia perlukan tekanan yang mencukupi badan kita perlukan tekanan yang mencukupi dalam badan kita untuk darah tu daripada jantung hantar ke atas dalam kepala lah, otak kan. Bila tekanan yang mencukupi supaya darah boleh dipump ke atas, tu bacaan atas, maksudnya itulah tekanan sistolik, tu yang sebenar-benarnya. Okey, jadi yang diastolic yang bawah ialah lebih kurang macam ni. Dia kalau rendah sangat, maksudnya darah tu semua dia turun ke bawah kan, dia gravity. Jadi dia yang bawah pun mesti ada tekanan. Sebab tu bacaan 80, 70, 60, 90, iaitu dia menahan darah daripada jatuh ke bawah. Kalau dia mesti ada tekanan, dia naik turun. Jadi kalau diastolic tu bacaan dia 80, dia boleh maintain darah tu daripada jatuh semua ke bawah. Faham tak? Sebab tu diastolic, systolic. Faham Saya harap faham lah penerangan tu secara kata senang nak beritahu kan. Kadang-kadang susah nak explain benda-benda macam ni kan. Saya pun kadang-kadang confused juga. Tapi itu apa yang saya faham, dan insya-Allah harap betul lah benda tu. Kalau ada doktor kat sini pun harap betulkan kalau saya salah kan. Okey. So biasanya kalau bacaan tu tekanan yang bawah kan dah zero, memang matilah kita, mati. Semua tekanan dah jatuh ke lantai dah kan. Sebab itulah mesti ada tekanan yang bawah dan atas kan. Yang atas tu dia nak bagi tekanan dalam badan kita naik ke atas naik ke atas ke kepala jadi dia perlukan ada tekanan, sebab tu dia tinggi Kalau rendah, tekanan tak sampai ke otak darah tak pergi daripada jantung ke otak, tu yang masalah. Tu ialah systolic. So diastolic ni dia lebih kepada dia bertahan daripada turun semua ke bawah. Jadi dia boleh maintain. Faham lah? Sebab tu dia ada dua bacaan. Dia tak boleh ada satu bacaan. Dan bacaan tu biasanya selari. Atas naik, bawah pun naik. Atas turun, bawah pun turun. Jadi bila terlampau rendah, sebab tu biasanya kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi. Apa tu? Noradrenaline. Kalau darah rendah, berapa bacaan? Darah rendah ni, kalau yang atas bawah 100 bawah 100. Bawah 100 tu perempuan ramai darah rendah kalau yang bawah dia pula tu, bawah biasanya dalam 60 macam tu kan. Tapi kalau rendah sangat bahaya darah terlampau rendah sangat bahaya. Dia darah rendah lagi bahaya daripada darah tinggi sebenarnya. Dia boleh collapse terus, dia boleh hitam terus. Tapi biasanya kalau orang tu dah biasa kan, dia dah biasa dengan darah rendah, okey lah kan. Biasanya orang lepas mengandung, perempuan lepas mengandung dia darah rendah, biasanya lah. Cumanya kena tengok balik, jangan terlampau rendah. Senang je nak tahu orang darah rendah, darah tinggi. Orang darah rendah ni, bila dia duduk lama, dia nak bangun dia rasa pening. Dia rasa macam pusing. Tu orang darah rendah. Dan biasa orang darah rendah ni dia tak boleh nak mencangkung. Tahu tak? Jadi orang darah rendah ni dia macam dia nak bercangkung ni susah sikit. Sebab tu dia kalau tandas duduk, dia tak boleh tandas cangkung. Dia cepat pening. Bila dia bangun dia rasa pusing. Tu biasanya darah rendah. Darah tinggi dia tak ada pusing macam tu. Dia pusing lain punya. Okey, dah. Kalau darah rendah, saya harap dapat menjawab Noradrenaline. Kalau darah rendah berapa bacaan? Dia biasanya darah rendah ni dia bawah pada 100. Yang atas, yang bawah tu dia tengoklah, dia seiring dah sejalan. Kalau dah 40 dah terlampau rendah bawah, jangan, hati-hati. Jadi darah rendah ni biasanya senang je. Darah rendah ni nak bagi naik balik tak ada masalah. Cuma darah tinggi ni degil sikit Tapi kalau kena cara tak ada masalah pun. Okey, dah. Sekarang ni budak muda umur 30-an pun dah kena darah tinggi dah kena. So saya nak fokus lebih pada darah tinggi lah sekarang. Budak-budak muda pemakanan memang gila-gila. Kadang-kadang 30-an tau, 30-an. Kadang-kadang satu batch dengan saya masa belajar tu dah ada diabetes, dia ada darah tinggi. Saya pun kata, muda-muda. Saya kategori muda lagi kot kan. Perasannya lah. Tapi rasanya okey lagi lah. Tak sampai 40 lagi umur saya, Alhamdulillah. So kawan-kawan saya pun dah ramai yang ada diabetes kan. Lepas tu darah tinggi tak payah cakap lah. Biasanya darah tinggi dulu sebelum nak kena yang lain tu kan. Darah tinggi ni
sangat ramai daripada diabetes sebenarnya, cuma tak berani nak check, tu yang masalah. Jadi apakah sistem darah tinggi macam mana? Dia yang pertama apa ni, MIGY-4. Sistem darah tinggi ini biasanya kan dia rasa tegang leher. Tegang leher, lepas tu mata tu macam bintang-bintang, nampak bintang-bintang. Lepas tu sakit kepala, sakit dada kan. Lepas tu apa lagi, sekak bernafas pun kadang-kadang dia sebab bila darah tinggi ni, saya nak beritahu, pertama apa dia akan attack. Orang yang ada darah tinggi lama, apa dia akan attack? Yang pertama ialah jantung. So yang itu yang paling kita risau kan. Dia boleh jadi heart failure, kegagalan jantung. Yang tu yang kita risau. Jadi darah tinggi ni menyebabkan dipanggil apa kita punya heart ni, jantung ni kan. Ya betul nak Syikim. Tanda-tanda darah rendah biasanya dia nak pitam lah, jadi gelap mata apa semua, betul lah tu. Itu biasa darah rendah. Tu tanda-tanda, tapi nak betul memang ambil tekanan darah dia pakai mesin, tengok bacaan berapa. Itu yang paling tepat. Okey. So biasanya jantung ni bila tekanan darah tinggi, dia akan rosakkan dia punya, macam dia boleh bengkak jantung. Dia punya, bila ada macam tekanan dalam saluran darah tu tinggi, dia ada sekatan geseran, jadi menyebabkan jantung tu membesar. Membesar, dia kata jantung bengkak apa semua kan. Jadi bila jantung bengkak menyebabkan kat luar tu besar, tapi saluran dia tu tetap makin kecil, sempit. Dia mungkin terkepit mengecil. Jadi tu menyebabkan tekanan terlampau tinggi, dia akan takut tadi dah serangan jantung. Dan kalau biasanya dah macam tu, dia akan rasa tercungap-cungap kan. Ni sistem rasa tercungap, lepas tu rasa macam sakit dada apa semua kan. Tu biasanya darah tinggi. Darah tinggi ni kan serangan jantung nombor 1 pembunuh. So apa punca dia, darah tinggi lah. Darah tinggi lah. Darah tinggi ni biasanya yang nombor 1 dia attack jantung dulu Ni apa lagi, Nur Asike, kenapa selalu kalau pergi check klinik mesti darah akan tinggi tapi kalau check kat rumah sebab macam ni tau. Sebab kita tengok doktor tu pakai baju warna putih kan. Lepas tu dia pakai teleskop tu kan, pakai kat telinga tu, jadi kita rasa cuak, kita rasa panik. Tu sebabnya, sebab kita takut. Sebab kita nanti saya cerita yang tu. Sebab kita rasa panik, kita rasa takut, lepas tu kita tak terteram, tak relax kan. Itu ada punca juga tu, memang betul lah tu. Jadi biasanya kalau sekali check klinik, dia sebelum nak bagi ubat, dia tak adalah terus bagi ubat. Dia akan check kali kedua, kali ketiga kan. Sebab dia tahu orang ni, manusia ni, dia orang yang takut kepada hospital dengan doktor apa semua ni kan. Bila dia jumpa doktor je jadi gabra. Tengok kata klinik dah gabra. Orang panggil nama kita masuk bilik kan, dah gabra. Bila dah gabra memang darah naik mendadak. Sebab itulah waktu yang terbaik kita nak cek darah ialah waktu yang terbaik, yang sesuai ialah waktu kita bangun tidur. Kita bangun, sebab tu saya minta kalau ada bajet belilah yang meter yang cek blood pressure tu kan. Pergi cek fisioterapi. Kalau kita rasa tenang, kita boleh relax, tak ada masalah, boleh buat. Tak ada boleh. Sebab lagi saya beritahu punca kenapa darah tinggi Okey, panjang cerita malam ni. Sebab tu darah tinggi ni sebenarnya topik yang sangat panjang. Kalau saya explain banyak lagi macam mana kita nak release, nak bagi rendah, tak habis. Sebab dia terlampau banyak dia punya penyebab dan juga cara nak menyelesaikan. Sebab tu kat sini nanti saya akan beritahu sikit saja poin-poin yang penting saja, 1-2 poin saja macam mana kita nak bagi darah kita tu normal. Okey. Sebelum tu saya dah share belum ni? Minta tolong share dulu Okey. Tadi saya beritahu pertama, darah tinggi boleh menyebabkan serangan jantung so dia dipanggil heart failure. Jadi biasanya kalau 100% jantung kita boleh operasi, mungkin dah 50%, 60%. Tu biasanya bengkak lah, jantung bengkak sebab tekanan terlampau tinggi. Dia ada geseran, ada halangan, ada resisten. Okey, jadi saluran dia sempit. Bila sempit, dia mungkin darah tu tak lancar lah kan. Sepatutnya dia besar saluran tu, darah jalan elok. Bila ada resisten sempit, dia darah tak cukup lah pergi kan. Jadi tu masalahnya, tu yang jadi serangan jantung.
kan, bila ada flak pula, ada luka pula, ada kolesterol pula lagi kan. Dia selalu package darah tinggi, package kolesterol. Jadi itu masalahnya. So saya cerita darah tinggi dulu kan. Urut tapak kaki bagus, sebab tapak kaki tu banyak sangat dia punya poin-poin ke jantung, hati apa semua kan. Jadi kalau yang pandai urut lah, kalau tak pandai urut lain pula kan. Boleh buat refleksologi apa semua, fisioterapi tu boleh buat, tak ada masalah. Tu membantu. Cuma masalahnya apa tu? Saya kena senggel kepala nak baca sebab saya senggel kat telefon saya ni. Bukan sebab brand machine check tu yang salah, rumah brand lain. Tak, sama je. Cuma cara check tu tak betul. Kalau check tengah tidur tak sama dengan duduk. Check berdiri tak sama. So kalau nak check, dia macam ni tau. Nak check kita kena duduk elok atas meja semua ada meja, kita duduk. Lepas tu dia sebelah kiri lah, dia dekat dengan jantung kan. Ambil sebelah kiri, kalau kanan pun sama juga, ambil sebelah kiri. Jadi dia punya aras dia sama dengan jantung kalau boleh. Dia punya level dia. Kan? Lepas tu duduk relax, tangan tu letak macam ni atas meja. Jangan duduk sambil goyang, sambil bercakap, memang sebab tu dia variable, dia berubah-ubah, dia tak sama. Ambil kali pertama tak sama, kali kedua tak sama. Sebab tu ambil bangun tidur, masa tu darah kita tengah normal. Kita tak stres, kita tak ada buat kerja apa, bangun tidur, duduk dulu, relax dulu, ambil check dulu. Tu waktu yang betul, darah tu yang tepat. Okey. So ada cara dia. Kalau kita dah pergi tengah hari dekat klinik kan, masa tu panas, darah kita memang naik. Kita tak relax apa, tak tenang, memang naik. Sebab tu bacaan tu dia kena kita check sendiri lah. Yang sakit kita bukan orang lain. Jadi kita check sendiri, kita tengok kita punya masalah. Okey dah. Bila nak habis ni? Okey. So nombor satu jantung, yang kedua apa? Stroke. Yang ni orang risau ni. Yang ni bom jangka masa ni kan. Jadi tiba-tiba pump kena, punca darah tinggi. Dan darah tinggi kita tak berani nak check kan? Tak berani nak check klinik apa semua, tak berani nak check sendiri. Yang tiba-tiba ni yang kita risau kan. Jadi kalau jantung, kalau kena terus tak ada, okey juga kan. Kalau stroke, bayangkanlah macam mana. Bukan kata terus tak ada tu okey, maksudnya tak sengsara lah sangat kalau di dunia ni kan, terus tiba-tiba meninggal kan disebabkan serangan jantung. Tapi kalau stroke, dia tak meninggal, tak boleh berjalan, kena pakai pampers. Itu kalau stroke yang kena teruk, sekaligus kena teruk lah, dia pecah saluran tu kan. Jadi stroke ni, darah tinggi ni, dia sebabnya tekanan terlampau tinggi. Dia saraf kita ni terlampau halus, terlampau kecil. Bila tekanan darah tu, tekanan dia pressure, bila terlampau tinggi, dia boleh pecahkan saluran dalam otak kita. Jadi bila yang pecah tu yang menyebabkan stroke. Dia dalam kepala. Dia bukan pecah kat tangan, bukan pecah kat lutut, dia dalam kepala. Sebab darah ni dia pergi ke atas, dia tertekan kuat sangat. Sebab yang tempat lembut tu dia akan pecah. Kalau dia pecah sebelah kanan, sebelah kiri kita akan masalah. Jadi dia cross kan, dalam stroke cross. Kalau kena otak kanan, badan sebelah kiri kita yang akan stroke. Kalau kena sebelah kiri, badan kanan kita yang akan stroke. Tapi cuba perhatikan, majoriti orang yang kena stroke ialah sebelah kiri, betul tak? Badan sebelah kiri. Jarang kita tengok yang sebelah kanan. Kebanyakan stroke badan sebelah kiri. So biasanya sebelah kiri dia punya otak sebelah kanan ada pecah. Biasanya stroke pecah ataupun tersumbat. Dia darah tinggi, dia pecah ataupun tersumbat. Tersumbat biasanya kolesterol, tersumbat apa ni lagi, cita rasa kita. Saya pernah tekanan darah 240/160. Lepas tu 240/160, tapi tak ada pula rasa pening. Tu dia macam ni tau. Kalau kita jogging ataupun kita buat sesuatu, kita teruja, tekanan darah akan naik, kemungkinan 220 tapi adakah benda tu berkekalan ataupun sementara je kita nak tahu yang tu. Kalau benda tu berkekalan, memang bahaya. Kalau benda tu dia naik sekejap, mungkin sehari 2 hari dia turun balik, tak ada masalah. Tu nak kena tahu juga. Jadi kalau benda tu sentiasa tinggi, tu masalah. Kalau benda tu dia naik sekejap, macam kita tengah jogging, cuba ambil tekanan darah masa tengah jogging. Kita berhenti sekejap, masa tengah lelah, masa tercungap-cungap kan. Cuba check.
cecah 200. Memang cecah 200. Jadi tu masalahnya. Bila kita teruja pun dia cecah 200. Jadi biasanya yang kes macam ni tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang bermasalah bila bacaan tu maintain kekal. Ni cita rasa kita ni, bacaan sekarang berapa? Bacaan sekarang berapa? Adakah masih lagi 240, 160? Ada lagi tak? Itu. Kalau kata dah tak ada dah, itu tak ada masalah. Itu mungkin kita masa tu kita ada radang, kita ada sakit. Bila kita sakit, bacaan darah pun naik juga kan. So kita kena tengok secara keseluruhan, bukan kata masa tu je. Okey. Kalau biasa 240, 160, kalau always macam tu memang anytime lah kan, anytime. Saya pernah jumpa ramai yang bacaan 200, cecah 200, sentiasa cecah 200. So memang tahap jaga-jaga gila-gila lah kan, tak boleh lah. So kita akan ajar macam mana supaya benda tu kita boleh kontrol. Okey. So cita rasa kita okey, thank you for info. Okey, sama-sama. Okey dah. Apa lagi nak beritahu ni? So darah tinggi juga, tadi saya dah sebut pasal jantung, yang kedua saya sebut pasal stroke kan. So stroke ni banyak. Kalau saya cerita pasal stroke, saya akan buat tajuk lain. Sebab stroke ni saya rasa saya dah cerita sebelum ni pasal stroke. Dia ada 6 punca, 6 sebab. Dan disebabkan oleh darah tinggi, kebiasaan dia pecah saluran, dan juga yang kedua dia tersumbat kan. So dua-dua ni kena tengok. Kalau pecah saya sebut kalau pecah, kalau dalam kami punya rawatan lah, dalam punya kita rawatan, yang pecah lagi cepat kita rawat daripada yang tersumbat. Kalau saya punya, dalam kita punya testimoni, biasanya yang pecah lagi cepat daripada yang tersumbat. Tersumbat lambat sikit, tapi biasanya ada positif lah. Okey, cita rasa kita okey, mungkin sebab letih sangat. Ya, betul. Sebab tu dia bergantung kepada situasi masa tu, bukan kata dia masa dia terus naik. So benda tu tak ada masalah. Tu saya disebabkan radang. Radang pun boleh menyebabkan darah tinggi juga. Cuma saya tak nak explain lah pasal tu hari ni. Okey. Sebab ni baru sikit, baru 2 point baru saya sebut. Jadi panjang sangat cerita ni. Jadi yalah, slow-slow kan. Tapi sambil-sambil tu minta tolong share kan. Okey dah. Sekarang ni yang ketiga, apa lagi darah tinggi ni menyebabkan juga oleh buah pinggang. Memang efek buah pinggang Sebab saya dah beritahu sebelum ni, buah pinggang ni dia ialah filter, penapis. Penapis dalam buah pinggang kita ada 1 juta lebih kurang penapis 1 juta penapis. Bayangkan buah pinggang kita besar tu saja ada 1 juta penapis. Jadi penapis ni dia macam kapilari yang halus-halus lah kan, urat-urat halus-halus, otak-otak yang halus-halus. Jadi bila tekanan darah ni, sebab saya dah beritahu, tekanan darah ni dia boleh pergi ke organ-organ, organ-organ jantung, hati, limpa Jadi bila tekanan terlalu tinggi, dia boleh pecahkan filter ni, penapis ni. Sebab itulah ada masalah kencing, berbuih juga apa semua. So darah tinggi ni banyak, dia boleh efek banyak juga benda lain lah, selain pada pemakanan. Jadi darah tinggi saya tak sebut kat sini kenapa kena darah tinggi saya tak sebut kenapa kena darah tinggi. Sekejap lagi saya sebut, insyaAllah. Okey, apa lagi? Biasanya yang ada darah tinggi dia datang dengan package package darah tinggi, diabetes, kolesterol, stroke stroke, apa lagi, buah pinggang kecil, berbuih apa semua, buah pinggang bocor, keluar protein ataupun banyak lah. Jadi kita tak nak package macam ni. Dah ramai sebenarnya yang dapat package nak sikit. Saya pernah cek darah 72, 49. Baca ni saya dapat kalau saya buat kerja cepat-cepat. Kenapa ya tuan? Ada masalah anemia, kekurangan darah tak? Ada buasir tak? Biasanya orang ada kekurangan darah ni, dia biasanya sel darah dia, kalau kita tengok dia punya sel dia saiz tak sama, ada kecil ada besar. Dia biasanya anemia lah biasa ada pendarahan, buang air ke, ada darah boleh jadi rendah jadi kena tengok balik. Sebab benda ni soalan ni terlampau umum dan benda ni saya tak boleh nak beritahu secara kata spesifik. Jadi kena tengok balik.
sekarang ataupun masa tu saja ataupun sekarang. Jadi biasanya orang perempuan ni macam saya beritahu tadi, ramai yang darah rendah dan benda tu tak ada efek bagi dia, biasa je. Tapi kalau bacaan 72-49 tu sangat rendah sebenarnya, sangat rendah. Boleh collect anytime, jadi bahayalah. Jadi kita tahu bacaan tu sama ada macam saya beritahu tadi, yang tinggi tu dia maintain tinggi ataupun dia masa tu saja, kan. Dan biasanya yang darah rendah ni dia ada masalah kekurangan darah, kekurangan darah, dia anemia ataupun kekurangan darah. Dia ada masalah perdarahan ke, kan. Biasanya lepas melahirkan anak kan darah kita banyak berkurang, sebab tu dia jadi darah rendah. Itu salah satu faktor lah. Okey, dah. Apa lagi? Sekarang ni yang saya sebut di penyakit-penyakit yang package tu dipanggil apa? Sindrom X, sindrom X. Ada sindrom X pula. Sindrom X tu yang menyebabkan macam sekarang ni kalau tanda-tanda nak kena, perut dah mula buncit. Jangan kata lambang kekayaan dah tu, kalau perut buncit tu masalah sebenarnya. Perut mula buncit, lepas tu bacaan gula mula naik, kan. Jadi doktor biasanya kalau pergi cek, doktor kata start diet lah, makan jaga. Bila dah cakap macam tu, hati-hati, jangan kata benda tu start diet lah, makan jaga, makan apa semua, kan. Itu ke arah dah nak kena, tu dipanggil sindrom X, kan. Dia tanda-tanda nak pergi ke arah tadilah, yang package tadi tu, darah tinggi, kencing manis, kita risau yang tu lah, Jadi biasanya kolesterol pun naik dan juga kemungkinan masalah jantung, Jadi kena hati-hati dengan pemakanan kita, dengan cara hidup kita sebenarnya. Cara hidup sebenarnya yang paling utama. Cara hidup, kenapa cara hidup? Jadi saya beritahu. Okey. So sebenarnya yang punca-punca tu tekanan darah ialah dipanggil push factor. Push factor kepada semua penyakit tadi, penyebab yang menyebabkan kita kena diabetes, penyebab yang kita boleh dia push, dia menolak benda tu semakin teruk lagi. Jadi push effect. Jadi blood pressure ni antara yang menyebabkan kita masalah-masalah lain macam stroke, disebabkan oleh darah tinggi, macam disebabkan oleh jantung, darah tinggi, buah pinggang, darah tinggi, apa lagi, stroke, darah tinggi. Jadi itu dipanggil push effect, yang menyebabkan kita efek ke masalah kesihatan. Okey, dah. Disebabkan itulah bila tekanan darah tinggi, kita punya oksigen, nutrisi, zat pemakanan kita semua tak dapat dihantar dengan elok, kan? Jadi bila tekanan terlampau tinggi, macam oksigen dalam darah tak boleh sampai ke otak, ke seluruh badan, dan nutrisi tu tak dapat diserap dengan elok, tu menyebabkan masalah-masalah yang tadilah, yang lain-lain semua tadi. Okey, dah. Biasanya orang yang ada masalah ni, dia kadang-kadang dia punya kaki tangan sejuk, kan. Jangan pula pergi bomoh. Dia kadang-kadang dia rasa kaki dia, tangan sejuk, kan, sejuk semacam. Itu antara punca darah tinggi juga, tu antara punca darah tinggi juga, Kadang-kadang kita kenapa kaki tangan sejuk sangat, kan. Sebab pengaliran darah tu tak normal, tekanan darah tu tak normal, macam oksigen tak sampai, dia boleh menyebabkan kaki kita sejuk, tangan kita sejuk, Jadi kalau seram sejuk tu, kita ni kalau dulu suka jumpa bomoh, kan. Jadi kita sepatutnya kita kena check dulu dengan fizikal, dengan benda yang kata ni, yang boleh dicek, yang boleh diukur, macam tekanan darah tinggi, kencing manis. Kalau benda tu tak ada, buatlah yang lain, tak kisah alternatif. Tapi kalau benda tu dah terang-terang ada masalah, so kena buat yang tu lah dulu, kan. Jadi tak boleh sangat berharap kepada alternatif, kan. Jadi maksud saya alternatif ialah check. Sebab saya beritahu tadi, sebelum ni saya beritahu, hospitality, klinik apa semua tu yang terbaik dari segi engineering, tak boleh nak nafikan. Maksudnya nak cek masalah penyakit memang terbaik, tapi macam mana nak merawat, tu nombor 2. Macam mana kita nak atasi, tu nombor 2. Jadi nak cek masalah yang terbaik ialah hospital, klinik. Dia cukup, sebab tu dia engineering. Saya bidang engineering. Jadi dia ada mesin, dia ada tester, dia ada semua, cukup lengkap, boleh tahu masalah. Jadi boleh scan MRI, CT scan, apa semua boleh buat semua. Jadi benda tu semua betul, tak salah.
Jadi nak check masalah, kita kena check dengan yang betul lah. Tak boleh jumpa bomoh benda tu. Salah. Kalau dah check semua tak ada masalah cul semua, tak ada masalah check x-ray, tak ada batu apa semua yang pedu kan, barulah kita boleh buat cara lain. Ni belum apa-apa lagi dah kata dah bomoh apa semua. Bukan nak cakap kan, sebab dulu pun tak nak cerita lah. Okay, dah. So tadi systolik diastolik faham Systolik tu dia penolak dan diastolik dia penahan lah, senang macam tu sebut. Okey dah. Sebab itulah yang beritahu dia siapa? Yang beritahu siapa nama tadi? Yang pergi klinik, lepas tu tiba-tiba bacaan naik mendadak dekat rumah, check okey. Tu normal. Sebabnya kita ada perasaan gemuruh, kita ada perasaan cuak. Bila kita nampak saja doktor pakai baju kot putih, kita jadi gabra. Bila dia dah start panggil nama kita kan, dia dah panggil nama apa ni, dia panggil nama Nur Ashikim, masuk. Kita dah mula naik darah, debar-debar kan. Naik masuk tanya nama apa semua masalah, cek ambil darah. Bila cek ambil darah memang tinggi lah kan, memang tinggi, memang tak boleh nak cakap apalah. Sebab itulah bila cek kali pertama, kalau benda tu tinggi kan, kalau dah tinggi memang tapi masalah dah rendah kan. Kalau dah rendah, kalau cek kali pertama tu tinggi, sebut sekarang ni tajuk darah tinggi dia biasanya doktor dia tak akan bagi ubat lagi. Dia mungkin buat appointment lain kecuali terlampau tinggi sangat, dia akan cek betul-betul lah. Kalau dah border tu biasanya dia tak ada bagi ubat lagi, dia akan nasihat dulu jaga pemakanan apa semua. Kalau kali kedua, kali ketiga memang tinggi juga, baru ada bagi ubat. Tapi kadang-kadang doktor klinik ni dia malas. Minta maaf lah, kadang-kadang dah naik tinggi sikit, makan ubat kan. Sebab apa boleh repeat ubat, ambil ubat, masalah. Minta maaf lah. Kena beritahu kan, tak beritahu tak boleh juga. Jadi sebenarnya yang sakit ialah kita, yang merasa kesannya ialah kita. Jadi kita tahu kita ada sakit, kita tahu kita ada simptom, kita tahu kita ada masalah. Kita sebenarnya yang boleh mengubat diri kita ialah kita sendiri kan. Kita tak boleh bergantung harap kepada doktor semata-mata kan, tak boleh bergantung harap. Jadi kalau benda tu kita dah rasa kita tak sedap badan apa semua, memang kita ada masalah. Jadi kita kena tahu punca sebab kita bermasalah tu. Jadi bila kita tahu punca, kita kena study lah sikit pasal masalah tu kan, macam mana pemakanan kita. Sebab sekarang tak susah, tak macam dulu susah, info susah nak dapat. Sekarang ni senang je, kita buka WhatsApp apa, Google forum ke apa semua kan. Jadi benda tu kita boleh tahu. Contoh kalau kita ada darah tinggi, kita tengok apa punca darah tinggi. Tengok punca satu, pertama kita suka makan masin. Betul tak kita suka makan masin? Jadi kita dah tahu masin boleh menyebabkan darah tinggi. Contoh saya dah beritahu ni contoh. Jadi bila kita suka makan masin, kita kena kurangkan lah. Jadi benda tu semua fakta tu dah ada dah. Jadi kita cuma kena rajin sikit untuk kita buat research. Bukan buat research, carilah sikit Google. Kadang-kadang kita ni satu hari sampai dengan telefonnya sampai 8 jam 9 jam, takkan nak cari pasal kesihatan kita sekejap, tak boleh kan. Jadi sebenarnya benda ni atas kita punya kemahuan. Sebenarnya kita terlampau mengharapkan orang lain supaya boleh membantu kita. Tak boleh macam tu. Hanya kita saja boleh bantu diri kita. Itu yang betul, yang sepatutnya. Jadi kita kena tahu kita punya masalah tu, punca sebab apa kita jadi macam tu kan. Okey dah. Apa lagi? Tadi saya dah cerita pasal panik sebabkan panik kita jumpa doktor, panik sebab tu bacaan tak sama. Dan bacaan yang sebetulnya masa kita bangun tidur, kita check masa bangun tidur tu bacaan yang tepat. Okey. Lepas tu macam saya beritahu tadi, bacaan ni dia boleh berubah-ubah dia tak sama. Memang naik turun. Kadang-kadang kita ambil kali kedua 1, 2, 3 tu bacaan dia tak sama semua, tapi lebih kurang sama. Tu betul lah, tu kita boleh buat purata lah. Kalau kita ambil mula-mula bacaan 150, yang kedua bacaan 120, yang ketiga bacaan 180, tu tak betul. Mungkin posisi kita tak betul, mungkin masa kita ambil bacaan tu kita bercakap pun dah lari dah bacaan. Lepas tu tangan kita bergerak-gerak, dia tak sama. Jadi kalau kita ambil bacaan dalam 130, lepas tu 135, lepas tu 140,
27. Itu betul lah tu, boleh buat purata lebih kurang 130 kan. Jadi bacaan tu waktu dan cara kedudukan kita sangat penting. Kalau dalam tengah baring pun tak sama dah, dia kena duduk dia paras, tangan yang kita check ni dia separas dengan dada kita dan relax, lebih relax. Tak boleh masa tu rasa gabra atau cuak. Memang dia bacaan dia lari dah out dah. Okey. Jadi yang tadi saya nak beritahu tadi, macam mana dia kalau bacaan tu dia dah maintain. Kalau kita dah bacaan tu dalam 160 check lagi 160, 170 kan. 170 dah tinggi dah. Dia 150 pun dah tinggi. Kalau 145 tu okey lagi sebenarnya. Jadi kalau dalam bacaan 150 kita kali kedua dan dia check balik next time appointment lain 100 lebih kurang juga, yang tu dipanggil apa ni, dah memang ada darah tinggi, dan biasanya dia tak mau turun dah tu. Dia bila tak mau turun tu dia dipanggil sebab kita punya sistem sebab dah gagal, sistem pertahanan dah gagal, jadi dia tak boleh nak bertahan dah, sebab tu darah tu dah naik tinggi. Dinamakan sistem tu dipanggil homeostasis ni maksudnya kita punya bacaan tu dah tinggi dah, pertahanan kita dah tak ada dah perimbangan blood pressure kita, balancing kita dah tak ada dah, jadi tu dah kena darah tinggi, homeostasis. Okey. So kat sini ada cara tak ada cara tak kita nak reverse balik yang orang dah kena darah tinggi ni lah. Okey. So apa yang perlu buat penting take note kat sini yang take note kat sini apa yang perlu buat. Jadi saya tak nak sebut pasal pemakanan, saya tak nak sebut pasal cara lain apa semua, saya nak sebut pasal 2-3 perkara saja yang penting kalau sebut makanan dah banyak sangat saya sebut sebelum ni. Jadi kita nak sebut pasal kita kena ubah cara kita. Apa cara yang kena ubah Okey. So biasanya yang orang kena ni orang merokok. So merokok boleh ubah tak? Sebab tu kadang-kadang nampak kurus orang merokok tapi tiba-tiba kena serangan jantung. Macam kata tak semestinya gemuk kena serangan jantung, orang kurus pun kena biasanya orang merokok. Jadi yang orang lelaki tu kalau yang suka merokok tu minta tolong berhentilah ataupun kurang-kurangkan lah sebab tu antara punca juga. Sebab bila kita cakap ke orang merokok, dia cakap tengok tak merokok pun kena. Itulah jawapan dia. susah. Jadi sebenarnya habit kita, kelakuan kita so saya tekan nombor 1 yang merokok. Yang merokok kalau boleh stop merokok. Sebab macam ni, merokok ni tu nombor 1 yang memang tak boleh nafikan. Yang kedua, panas. Asap rokok tu panas. Bila panas, kita punya saluran injap apa semua tu dia akan mengecut. Mengecut. Sebab tu dia kadang-kadang yang kat gambar kotak rokok tu yang gangrene, yang luka, yang siapa yang ngeri tengok tu kan. Disebabkan dia boleh jadi bila mengecut, pengaliran darah, tekanan darah dah tak normal dah. Jadi sebab itulah antara faktor juga orang yang merokok ni ramai yang darah tinggi. Jadi kalau boleh ni kelakuan, saya sebut kelakuan, saya tak sebut pasal pemakanan merokok. Okey dah. Jadi gaya hidup lah yang sepatutnya perlu diubah dulu sebelum, kalau kita tak nak penyakit tu datang secara tiba-tiba kita tak nak yang macam serangan jantung dan lepas tu ada diabetes apa semua pula. Sebab ramai yang merokok ni ada darah tinggi sebenarnya. Lepas tu pula yang pentingnya ramai yang tak perasan, memang ramai sangat yang tak perasan dia sendiri ada darah tinggi dia, sebab kadang-kadang kalau check mungkin bacaan border dia tak rasa apa-apa, tapi yang itulah yang menyebabkan tiba-tiba yang dipanggil timing bomb dia anytime bom atom, jangka masa bom. Jadi dia akan meletup, yang tu yang kena serang jantung, yang itulah yang kena stroke biasanya. Jadi kalaulah kita tak ubah cara kita, cara hidup kita, ni susah nak ubah. Orang lain tak boleh ubah, hanya kita saja yang boleh ubah sebenarnya. Jadi kat sini saya dah beritahu, biasanya yang ada blood pressure ni orang merokok. Jadi cuba, kalau boleh cuba elakkan berhenti berhentilah, tak rugi pun berhenti, boleh jimat Okey dah. Ni punca nombor 1 bukan merokok, tapi
kebanyakan dia. Yang punca nombor 1 kenapa orang kena darah tinggi ni yang penting. Ialah S. S kat depan. Apa tu S? Stress. Sebab tu hypertension. Hypertension, blood pressure. Hypertension maksudnya stres terlampau. Sebab tu disebut hypertension, darah tinggi kan. So punca stres orang kena darah tinggi. Faktor nombor 1. Tengok kat sini Jadi stres yang menyebabkan yang paling kuat kita kena darah tinggi. Okey, stres. Stres yang tak dapat dikawal, stres yang kata berterusan, kita tak boleh nak kontrol. Tu yang penyebab utama ialah darah tinggi. Selain daripada pemakanan lah. Okey. Jadi stres. Ni sebab tu saya nak tekan pada topik lebih pada cara hidup. Stres. Dan stres juga antara banyak penyakit, semua sekali ada stres. Semua penyakit boleh kata semua penyakit berpunca pada stres. Jadi stres ni yang penyebab utama. Jadi kat sini macam mana nak beritahu dia macam ni. Dia stres ni tak semestinya kita stres dengan apa-apa. Dia stres ni ada macam ni. Dia panggil macam mana saya nak explain sympathetic. Nak dengar sympathetic. Sympathetic ni dia macam ni. Dia kalau dari segi fizikal, contoh dari segi fizikal, kita takut atau kita nak melawan. Macam contohlah kita nak bergaduh kan. Kita nak bergaduh dengan member ke, dengan orang yang tak dikenali. Jadi sama ada kita nak melawan ataupun kita nak bertahan. Kita nak lari, nak lawan ataupun nak lari. Bila dah nak bergaduh, kita punya darah tu dah membuak-buak. Betul tak? Kalau kita yang suka pemarah, darah kita membuak-buak. Tu tekanan darah kita, cuba ambil masa tu berapa bacaan. Cecah 200. Memang cecah, muka dah merah dah. Sebab tu itu yang dia naik sekejap. Macam yang kes tadi kan, dia naik bukan sentiasa naik. Jadi bila benda tu kita amal kan, kita memang stres kan. Contoh tu dari segi fizikal macam nampak hantu kan. Nampak hantu, nak kena kejar anjing lah, kena kejar harimau lah senang. Kena kejar harimau, kita secara automatik darah kita naik terus ke kepala kan. Mendadak tekanan kita terus naik secara automatik kan. Jadi kita lari cepat, laju apa lari semua kan. Tu dipanggil simpatetik dari segi fizikal. Tapi yang paling ketara ialah dari segi yang kata dipanggil parasimpatetik. Parasimpatetik. Parasimpatetik ni lebih kepada emosi. Stres. Di stres, tajuk stres, di bawah tajuk stres emosi kita negative thinking, berfikiran negatif ni maksudnya kita anggap benda tu negatif, padahal benda tu positif, tapi kita anggap benda tu positif. Jadi membuatkan kita stres. Bila kita stres, darah memang akan naik. Jadi punca utama dia bila kita sentiasa menyebabkan darah tu dia akan naik. Tu yang menyebabkan punca utama orang kena darah tinggi. Kadang kita tak ada duit kan. Ni contoh ni banyak kali saya beritahu. Bila kita stres, tak ada duit, kita jadi stres, tak ada duit, stres, darah akan naik. Memang darah akan naik. Jadi kita punya mental lah sebenarnya, mental kita. Jadi mental kita yang masalah sebenarnya. Maksudnya bila kita jadi stres, kita fikir macam tak ada duit apa semua, mental kita fikiran negatif, kita dengki dengan kejayaan orang, kita tak boleh tengok orang senang apa semua kan, menyebabkan jantung kita, heartbeat kita ni berdegup kencang. Betul tak? Berdegup kencang, lepas tu mulalah masalah naik, diabetik apa mula naik. Punca dia stres. Jadi sebab tu saya tak nak explain panjang lebar pasal pemakanan apa semua. Sebab ni antara punca utama. Saya nak beritahu punca utama. Jadi macam mana kita nak handle supaya benda ni boleh maintain. Sebab benda ni berlarutan, bukan kata dalam sehari dua hari, lama, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Itu menyebabkan ramai rakyat Malaysia ada tekanan darah tinggi disebabkan sebab kita tengok blood pressure, hypertension maksudnya stres kan. Jadi stres atau penyebab tekanan dengan tempat kerja, dengan bos kan? Darah tinggi. Memang darah tinggi. Jadi itu
antara punca. Jadi kita kena tahu macam mana kita nak mengawal stres kita. Ini penting sebenarnya, sangat penting. Jadi sebenarnya ramai yang tak boleh nak handle stres. Sebab itulah kita banyak sakit kan. Dah mula kena diabetes, ada masalah. Dia stres ni, bila kita stres, sistem kita, dalam sistem badan kita dah shutdown. Enzim semua tak boleh nak bagi pencernaan. Bakteria kita tak boleh, bakteria baik tak boleh menguraikan dengan cara yang elok bila kita stres. Itu masalah. Sistem kita dah shutdown, dah tutup, dah cut off. Dah cuti dah. Bila dah cuti tu yang menyebabkan penyakit-penyakit yang lain datang. Jadi susah, benda ni susah nak beritahu, tapi inilah penyebab utama kenapa kita kena darah tinggi kan. Jadi amat penting kat sini kita always positive thinking. Kalau kita ada kawan yang negatif, elak berkawan dengan orang negatif yang selalu cerita masalah yang selalu cerita bukan masalah, yang selalu memberi masalah kat kita kan. Yang kata banyak benda ni, pandai-pandai lah kita macam mana kita nak tahu benda tu elok tak elok kan. Jadi kita dah diberi anugerah, kita boleh fikir dengan elok benda tu elok tak elok. Jadi yang tak elok kita kena jauhkan. Kita kena berkawan dengan orang yang positif. Kita kena menerima satu yang negatif itu sebagai positif. Contoh orang nak bagi ubat kat kita. Ya ke ubat ni betul ke, jadi ke ubat ni, contoh kata. Jadi kita fikir benda yang tak elok kan. Jadi itu yang negatif thinking. Jadi negative thinking yang menyebabkan kita susah nak baik, susah nak elok. Kalau kita positive thinking, insya-Allah yang sakit tu boleh sembuh sendiri. Percaya tak percaya kan? Yang luka tu cepat sembuh. Contohlah kalau kita suka tersenyum kita selalu senyum, selalu happy kan, macam sakit tu hilang sekejap, tak ingat kepada sakit kan. Tapi kalau kita ni yang negatif, masam, bersedih, emosi kita tak stabil, yang tu yang menyebabkan kita semakin sakit. Faham kat situ kan? Nak explain panjang lebar dah tak boleh dah, saya tak boleh nak explain dah, itu je saya boleh explain. Jadi sekali lagi saya minta tolong share. Saya minta tolong share, tolong love ke, like ke apa semua. Sebab bila kita buat macam tu, kawan-kawan kita boleh tengok. Bila boleh tengok, dia pun dapat info kan. Jadi kita nak bantu orang, kita niat nak bantu orang supaya, sebab kat sini saya tak dapat apa-apa pun, saya cuma bagi sharing apa yang saya tahu kan. Bila kita dapat sharing, orang yang sihat, ramai yang sihat, alhamdulillah kan. Kita membantu kan. Kita buat baik. Yang penting buat baik. Jangan buat jahat. Kita kalau boleh bermanfaat lah. Kita bagi ilmu-ilmu yang berguna kan. Okey, dah panjang sangat tu cerita saya dah tu. Jadi sebab itulah kita kena sentiasa senyum, happy kan. Jantung pun lebih relax kan. Lebih tenang. Kalau kita asyik duk stres, jantung berdegup kencang, betul tak? Kan? Jantung berdegup kencang, darah memang dah tak normal, tak stabil lah. Dia dah kacau kita punya sistem. Jadi bila kita happy, digestion kita, perhadaman kita pun bagus sebenarnya kan. Jadi banyak punca kat situ. Lepas tu apa lagi? Yang ini dipanggil parasympathetic. Yang ini. Bila kita happy apa semua ni, kita benda elok kan. Parasympathetic. Okey, dah. So Allah pun dah ada beritahu kan, kalau kita nak rasa tenang, rasa relax kan, dia suruh ingat dia selalu. InsyaAllah bila kita ingat dia sentiasa, kita berzikir dengan dia, kita pun akan rasa tenang, betul tak kan? Sebab itulah dia ajar kita macam mana nak kawal stres. Dengan cara apa? Dengan cara dari segi agama lah kan. Dari segi agama, yang beragama Islam dia suruh kita solat kan, lepas tu kita sembahyang, kita zikir apa semua kan. Kita ingatkan dia. Bila kita ingat, sentiasa kita, kenapa kita dijadikan kenapa kita dijadikan, sebab itulah bila kita tahu balik, kita kembali pada asal balik, kita akan lebih tenang, lebih relax sebenarnya. Jadi benda tu semua dah diajar, cuma kita tak boleh kata nak menerima dengan elok. Itu yang sebenarnya. Jadi bila kita dah kata dah amalkan, memang benda tu betul pun. Kena banyak mengaji, berzikir tu memang betul. Kita boleh kawal kita punya stres. Macam orang anxiety pun sama juga. Orang anxiety yang sakit kerisauan yang melampau ni, anxiety. Itulah ubat dia yang sebenarnya, yang nombor 1 kan. Jadi hubungan sama kita kena elok balik kan. Dengan mak ayah tu yang penting. Itu yang mak ayah penting sangat tu. Okey dah. Okey, saya nak ajar satu lagi cara macam mana kita nak kawal supaya tekanan darah kita boleh turun normal balik. Ni saya segi fizikal Dari segi fizikal saya tak nak sebut dari pemakanan. Pemakanan pun memang kita boleh bantu banyak.
Okey. Cara bernafas. Tahu tak kita cara bernafas yang betul? Kadang-kadang cara kita bernafas pun dah tak betul lah. Kan? Cara bernafas. Cara ambil nafas tu macam mana kita nak buat cara bernafas? So ini boleh membantu, insya-Allah boleh amalkan. Kita akan lebih tenang lagi lepas ni, insya-Allah. Kalau rasa macam serabut, stres ke apa, cuba kita cara bernafas yang betul. So cara nafas yang betul ni macam mana? Masa kita sedut contoh kita sedut nafas, nak tanya, kita sedut nafas, perut kita sepatut kempis ke kembung? Kalau kita tarik nafas, perut kita tu kembung ataupun kempis? Yang betul. Cuba tarik. Cuba tarik, dia diam, tengok. Cuba perhati perut kan. Perut kita kembung ataupun kempis masa kita tarik nafas. Dan masa kita hembus, kempis ke dia kembung? Nak tahu. Ni cara nafas ni penting Macam mana kita supaya kita stres tu kita boleh. Sebab tu kadang-kadang orang buat apa, macam yoga apa semua tu elok sebenarnya, ada masalah. Exercise macam tu kan. Jadi cara bernafas yang betul ialah ni saya nak beritahu. Dia simple saja benda ni. Kadang-kadang bila saya sebut macam tu mungkin kita confuse kembung ke kempis bila kita tarik nafas kan. Jadi sebenarnya kembung. Okey. Miji Ford cakap kembung. Okey. Dia contoh simple saja macam balon balon bila kita masukkan angin dia kan membesar, kembung. Jadi bila kita tarik nafas, kalau kita kempiskan perut tu salah cara nafas. Salah. Yang betul bila kita tarik nafas dengan hidung dengan tarik dengan mulut. Tarik dengan hidung. Dia pernafasan dengan hidung. Hidung ni dia bersambung dengan paru-paru. Oksigen kena cukup. Okey. Tak nak cerita pasal tu. Jadi dia sepatutnya kita tarik nafas, perut kita kembung. Dan kita lepas nafas, dia kempis. Okey. Sekarang ni macam mana kita nak bagi supaya relax, lebih relax Kita tarik nafas Okey. Tarik nafas melalui hidung. Kalau boleh tarik yang betul, dia tak ada bunyi. Tak ada bunyi. Dia slow steady Tahan sekejap, tahan nafas sekejap. Lebih kurang macam ni buat dalam 4 second ataupun 5 second Tarik nafas melalui hidung, tahan 5 second, lepaskan perlahan melalui mulut ataupun hidung. Mulut pun boleh. Lepas perlahan bilang kita 1 2 3 4. Tarik tu bila sampai 5, tahan sekejap lepas tu lepas. 1 2 3 4. Itu cara-cara yang betul. Cara yang betul. So faham cara nafas Jadi kita kena tarik nafas, tahan sekejap, lepaskan kat mulut ataupun kat hidung, sama je. Tapi bilang masa tarik nafas ambil 5 second. Tarik 1 2 3 4 5. Tahan sekejap lepas tu lepas. 1 2 3 4. Kita kena tanya, jangan tarik terus lepas. Macam tu cara yang betul kita boleh relax sebenarnya. Kita boleh release tension. Jadi kita dalam stres apa, kita cara nafas yang betul boleh membuatkan darah kita turun normal balik. Itu salah satu cara pernafasan yang betul Okey, dah. Lepas tu pula apa lagi nak beritahu ni? Masa lepas tu kalau boleh lah istighfar lah sikit-sikit kan. Astagfirullahalazim. Dia lebih tenang, relax tu yang sebenarnya kita bila stres ni kita nak kita lebih relax, tenang. Tu yang sepatutnya kita buat kan. Apa ni Miji Ford, produk kesihatan kecantikan apa tu? Saya tak faham. Okey. So dia banyak lagi yang benda lain, okey. Banyak lagi, cuma kat sini saya tak nak sebut sangat. Contoh pemakanan yang suka masin suka masin ikan kering, telur masin apa semua tu, darah kita pekat betul tak? Darah kita pekat, yang tu juga menyebabkan darah tinggi juga. Okey, apa lagi? Kita ada radang, ada sakit menyebabkan darah kita tinggi juga. Biasanya kalau kes yang macam tu kita boleh turun cepat dia punya darah bila kita rawat radang. Kadang-kadang dia sakit lutut berdenyut-denyut, darah pun boleh naik tinggi juga Jadi darah tinggi ni banyak juga punca-punca lain. Jadi kita kena tahu kenapa darah dia naik tinggi. Dia biasanya berkaitan dengan adrenalin Jadi adrenalin ni bila dia keluar nak pergi rawat tempat sakit tu, dia tak mampu nak rawat, menyebabkan jantung kita berdegup kencang. Bila berdegup kencang, darah akan naik tinggi. Okey, dah. Laju sikit tak apa dah nak habis dah. Berapa minit dah ni? Tak tahu berapa lama saya dah live ni. Okey. Jadi cara yang betul, kalau darah kita pekat janganlah ambil ubat. Tapi kita tak ada pilihan sebenarnya tak tahu sebenarnya. Sebab tu saya nak beritahu kat sini, saya nak bantu supaya darah kita boleh cair dengan normal balik sebenarnya.
dengan normal, dengan cara yang betul lah. Jadi air putih sangat penting air putih sangat penting, kena minum banyak. Sebab darah ni air, bila darah kita pekat, kita kurang minum air kan, kurang minum air. Contoh kata satu gelas cawan ni kita letak garam yang pekat, letak air sikit kan, air dalam bekas cawan tu sangat pekat, betul tak? Sangat masin tu maksudnya darah pekat. Saya nak buat perumpamaan senang. Jadi bila kita kurang minum air, darah tu menyebabkan pekat sebab darah tu air juga, air pun air, jadi dia boleh bercampur, dia boleh jadi macam darah tu cair lah sikit kan, boleh bantu sebenarnya. Jadi orang yang kurang minum air dan suka makan masin yang garam yang banyak asidik dia, jadi menyebabkan darah pekat. Darah pekat ni menyebabkan darah tinggi juga. Jadi kita kena naturalkan balik darah tu supaya cair balik, bukan dengan cara makan ubat bukan dengan cara tu, cuma makan untuk cairkan macam tu, tapi bila kita stop dia pekat balik, tu salah. Tapi itu yang menyebabkan kita bertahan sebenarnya. Jadi saya tak boleh nak kata benda tu tak boleh makan, sebabnya itu cara yang kerajaan buat, itu yang international buat kan. Jadi salah kalau kita cakap benda tu salah. Memang tu cara yang dia buat, cuma benda tu cuma untuk bertahan, bukan untuk kata menyembuhkan. Jadi kalau boleh kita nak kesembuhan betul tak, kita nak kesembuhan, kita tak nak bergantung pada ubat. Sebab ubat-ubatan ni ending dia last sekali semua tak elok, ending last sekali kebanyakan tak elok lah. Kalau benda tu boleh dikawal tak apa, takut nanti dia akan efek buah pinggang dia akan efek. Sebab bayangkanlah kita disunahkan kunyah nasi apa semua 40 kali kunyah kita sebelum telan kan. Ni kita makan sebiji telan sebiji besar-besar kan. Jadi buah pinggang kita terpaksa bekerja kuat, usus kita bekerja kuat untuk menghancurkan pil. Jadi itulah masalahnya kan. Jadi sebenarnya benda tu dia untuk kontrol kita punya tekanan apa semua, cairkan darah. Jadi dia ada side effect lain. Yang side effect tu kita tak nak. Jadi cara yang biasa saya buat kalau darah tu pekat. Okey. Kalau disebabkan keradangan, apa yang kita buat lain tak sama. Kalau disebabkan oleh stres, so kita ajar macam mana supaya kenapa dia stres. Mesti ada punca dia stres. Jadi kita kena tahu dia punya punca kenapa dia darah tinggi. Okey, kalau darah dia pekat, biasanya saya akan guna kucing masuk rumah. Okey, sorry. So kalau darah pekat, biasa saya guna, sebab itulah bawang putih, halia, kunyit tu semua bagus. Salah satu yang saya guna ialah bawang putih bawang putih. Ni yang special kita punya treatment lah. Bawang putih ni kita dah fermentasi dia, kita dah peram dia. Jadi biasanya kita guna bawang putih, kita guna madu asli lepas tu bawang putih ni yang dekat rumah, dan bawang putih yang kita punya, yang kita fermentasikan dia. Lepas tu madu asli, bawang putih tiga jenis. Yang tiga jenis saya guna untuk kita nak darah tu secara natural boleh cair balik. InsyaAllah memang boleh buat. Jadi cara dia yang kita buat, kita ambil yang kita punya produk, nama dia Pro White G. Jadi Pro White G ni fermentasi daripada bawang putih, daripada Probio. Jadi kita ambil satu sudu Pro White G, kita ambil satu sudu madu asli. Jangan madu tak asli pula. Lepas tu ambil bawang putih kat rumah, 2 ulas, cincang, kopek-kopek, terus kacau-kacau, terus makan. Amalkan setiap hari, insya-Allah darah kita akan boleh normal balik. Boleh cair secara normal, tak payah bergantung pada ubat. Tu salah satu cara saya buat. Samping tu kita akan bagi air. Air ni yang boleh banyak satu kes. Bila saya dah cerita pasal darah tinggi, semestinya saya ada testimoni darah tinggi banyak. Kita dah berjaya bantu ramai yang ada darah tinggi sebenarnya. Tapi benda ni ramai tak tahu sebab saya buat offline sebelum ni. Ni sebab tu sekarang saya buat online. Bila online ramai lagi lebih tahu, insya-Allah. Jadi biasanya orang ada darah tinggi disebabkan keradangan, kita bagi air, kita rawat radang yang sakit lutut ke, sakit sendi ke, sakit gangrene ke, darah boleh naik tinggi. Jadi bila kita dah rawat dia punya sakit, darah tu akan turun normal balik. Dan disebabkan darah pekat tu dia boleh normal balik kan. Dia boleh cair elok balik. Lepas tu tak payah makan ubat dah, insya-Allah. Kalau dah normal, buat apa nak makan ubat? Kita bukannya bertahan, kita membantu merawat. Kalau boleh
menyembuhkan. Itu yang kita nak. Kita nak bukan bergantung sepenuhnya. Kita punya produk sebenarnya bukan kena makan sentiasa, tak. Bila dah okey, stop, tak payah makan dah. Kena jaga je lah lepas tu, jaga kesihatan lepas tu, insya-Allah. Jadi kita bukannya kata kena makan sentiasa seumur hidup, tak ada. Itu lain. Kita punya bila dah sihat, bila dah okey, tak payah makan dah. Okey dah. Cuma kadang-kadang orang nak makan lagi sebab dia rasa badan lebih energi, lebih tenaga kan. Dan tak mustahil kalau saya cakap nanti tapi belum sampai tahap tu, rambut yang putih dia hitam balik. Kenapa? Tu special kita punya. Kenapa? Sebab sel dia hidup balik. Sel yang mati tu, yang nak mati, dia hidup balik kan. Jadi alhamdulillah, kalau rambut dah kurang apa semua, dia boleh hidup balik. Tu sebab sel mati. Jadi tu dah topik lain. Sekarang ni topik darah tinggi kan. Darah tinggi, saya fokus darah tinggi lah. Jadi tak banyak saya boleh cakap kat sini saja. Saya harap malam ni lebih dapat info lah. Sharing saya lebih dapat info. Saya harapnya dapatlah apa yang saya nak cuba sampaikan. Saya risau saya cakap ni tak faham. Itu je sebab, yelah, kadang-kadang sebab saya ni tak pandai sangat nak cakap-cakap ni kan. Cuba beranikan diri macam mana kita nak sampai dengan cara yang betul. Itu saja kan. Jadi insya-Allah harap dapat membantu benda ni semua. Kalau ada yang masalah tu, boleh WhatsApp saya personal, tak ada masalah pun. Boleh call personal, WhatsApp personal, saya boleh recommend. Dan kalau boleh, saya nak tahu secara detail lah masalah tu kan. Jangan kata benda tu simple saja, tak tahu punca apa semua. Sebab bila saya tanya, banyak soalan saya akan tanya. Pernah accident ke, contoh apa kan. Macam mana rawatan ni? Rawatan kita senang saja, minum air je. Rawatan kita senang, minum air, tak payah nak urut, tak payah nak buat fisio apa semua, tak payah nak buat terapi. Cara rawatan kita minum air. Sebab apa kita buat produk dalam minum air? Sebab air ni dia boleh pergi ke seluruh badan, boleh pergi ke otak, boleh pergi ke seluruh tubuh. Bila makan pil ni dia punya base dia minyak tau, yang ke kapsul tu base dia minyak, jadi dia tak pergi ke seluruh badan. Tu masalahnya. Kita boleh buat dalam bentuk pil, tapi kita nak optimum kita punya rawatan. Sebab tu kadang-kadang benda tu berat, air ni berat kan. Kita punya air berat, jadi kalau kita post memang rugilah sikit. Kalau pil ni ringan kan. Jadi kita tak nak ada side effect kalau boleh, benda yang elok, lagi cepat dia punya kesan. Jadi cara rawatan kita biasanya, kalau untuk darah tinggi ataupun darah rendah pun sama je. Darah rendah banyak dah kes kita bantu dia naik tinggi balik kan. Yang makan bawang tu, okey, yang makan bawang tu dia kena ambil kita punya salah satu produk dinamakan ProWhite kan. Cara rawatan ProWhite, kalau guna bawang putih mungkin ambil masa bertahun lah. Kalau kita punya keadaan kita dah fermentasi, so ProWhite itu, yang ProWhite itu bawang putih juga kita fermentasi. Kena ambil bawang putih kat rumah 2 biji, madu asli. Jadi ambil 1 sudu ProWhite yang kita punya produk ni, 1 sudu saja sudah cukup. Lepas tu madu asli 1 sudu, dan bawang putih 2 ulas 2 ulas yang kat rumah tu. Kopek, cincang, kacau, terus makan, jangan biar lama. Amalkan setiap hari. Itu cara kita nak cairkan darah. Bukan kata nak ni, kalau disebabkan darah tinggi biasa darah pekat kan, nak cairkan darah secara natural. Tapi untuk keseluruhan memang kita combine dengan minum air setiap hari. Kita punya air lah, kita punya rawatan kita air juga. Yang air ni dinamakan Pahnisiala. Air kita special, nama Pahnisiala. Kalau bahasa Kelantan tu, kalau biasa orang Kelantan saya sebut boleh tak perasan, Pahnisia. Nama air kita Pahnisia. Perasan tak? Pahnisia. Kita punya air nama. Rasanya tak perasan tu saya sebut Pahnisia. Pahnisia. Tak perasan lagi tu. Okey. Lepas ni sembuh. Lepas Nisia. Pahnisia, tu nama kita punya air lah, rawatan air untuk masalah gangren dan juga masalah lain-lain punya masalah. Banyak kita guna air ni lah. Jadi yang ini perlu minum setiap hari, dan bawang putih kena buat setiap hari juga. InsyaAllah darah tinggi boleh turun normal balik. Tu cara kita punya rawatan. Dia sebenarnya ada lagi yang lain. Daripada kita kena diet, kita kena exercise, kita kena pemakanan yang betul, kena elak pemakanan Jadi itu yang akan membantu lagi Jadi biasanya saya akan recommendkan apa yang perlu makan, yang tak perlu makan. Itu betul. Okey. Nanti boleh WhatsApp saya lah. Boleh WhatsApp saya 012-2268-021 Kat page saya ni dia ada nombor telefon. Boleh WhatsApp saya.
InsyaAllah. Dia yang Pro White tu tak mahal, cuma air tu sikit lah, dia ada sikit lah harga dia kan. Tapi dia memang membantu, boleh kalau yang darah rendah dia boleh naik balik, dia boleh majorate, dia boleh boleh maintain balik darah tu, dia boleh pergi maintain balik. Dah banyak kes, dah banyak kita bantu. Bila saya dah cakap ni, saya akan bagi testimoni nanti insyaAllah. Okay, so boleh WhatsApp saya lah 012-2268-021 ataupun call saja saya insyaAllah, ataupun boleh follow saya punya page ni lah. Ya, kalau yang share tu dia tak tahu kat mana nak follow page Metramedik, page Metramedik Asmadi Azli. Nama saya Asmadi Azli, Metramedik, METRAMEDIC HASMADIEZLLY, Metramedik Asmadi Azli. So insyaAllah, siapa yang tengah view tu, saya minta tolong share sekali lagi kan, minta kredit sikit lah Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.